Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Alhamdulillah, yaitu kita di ayat yang ke-51 sampai 54 insya-Allah, yaitu dalam surah Yasin. Sama-sama kita jamu makan kepada ruh pagi-pagi insya-Allah. Karena ruh ni dia perlu kepada kebaikan, dan ruh saat itu berhajat kepada makanan ruh saat itu ialah yaitu kebaikan. Kalaulah roh kita tidak makan dengan makanan yang betul, tubuh kita juga akan kesal. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Mereka itu akan tanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka wa la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan hendaklah katakanlah ruh itu min amri rabbi, daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidak diberikan kamu minal ilmi illa qalila, daripada ilmu tu melainkan sikit sahaja. Ilmu yang kita tahu tu sikit sahaja. Sebab tu pagi-pagi kita perlu kepada isikan roh kita dengan ilmu, dan kita isikan roh kita dengan kebaikan. Iaitu sama-sama kita mari tengok, merenung, perhati daripada surah Yasin ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nufikha fis-sur," dan ditiup pada as-sur, yaitu ditiupkan pada sunai sangkala. Jadi bila tiup kali kedua, tiup kali pertama semua tu mati semua. Tak ada tinggal seorang pun. Wa anna as-sa'ata atiyatul
la raiba fiha. Dan bahawa kiamat itu tetap datang. Tidak ada ragu-ragu sikit pun padanya. Wa annallah, dan bahawa Allah yab'athu man fil kubur. Tuhan akan bangkit semua orang hidup dalam kubur. Sebab kubur itu ghalib orang bagi. Tak kira duduk di mana, Tuhan akan bangkit semua. Oleh itu, Tuhan sebut fa idza nufiqa fis sur, dan apabila ditiup pada kali kedua. Ada sebut dalam hadis bahawa tiup kali pertama mati semua. Dan kemudiannya ada sebelum daripada bangkit hari akhirat tu 40 tahun. Wallahu alam, maksud 40 tahun tu 40 tahun di sisi Allah saat itu lama mana terserah ila masya-Allah. Kemudian dia akan tumbuh daripada ajbuz zanab. Ada lagi bahan yang paling kecil yang akan disusun semula. Tubuh-tubuh manusia, isi tubuh manusia ni akan disusun semula. Bila pasal semula saat itu, kemudian apabila ditiup kali kedua, bangun jongok-jongok. Dan pada masa tu tak ada lagi bekah tanda rumah, dan tak ada tanda bukit, dan tak ada tanda apa, semua berdebu putih sahaja di bumi. Jadi pakak bangun dalam keadaan umrah telanjang, tak berpakar apa sekarang. Bila tiup dan bila dibangkit, tiup kali kedua bangun itulah dikira hari akhirat. Hak kita dok ni iaitu hari al-ula, hari pertama. Ada 2 hari saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari akhirat lebih baik daripada hari al-ula, iaitu hari ni, hari kita hidup ni. Hidup ni, hari pertama ni lama lah juga, wallahu alam. Tapi kita hidup dalam masa hari pertama ni sekejap saja. Kita hidup ni, umur kita 60 tahun, 70 tahun, kemudian kita mati. Jadi, wa nufiqa fis sur, dan ditiupkan pada sunai sangkala. Bila tiup kali kedua, pakak bangun cokoh. Pakak bangun semua. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka itu minal ajdasi ila rabbihim, daripada ajdas. Ajdas ni iaitu kubur-kubur. Ila rabbihim yansilun, mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Akan kembali pada Tuhan mereka, iaitu untuk al-hisab dan untuk balasan lah. Akan bangun segera. Sebab tu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Dan masa kita pergi haji contohnya lah, itu ibarat daripada nak supaya kita ingat kembali kita kepada Allah. Jadi innama amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un. Dan semua kamu kena kembali kepada Allah belaka. Kita kena ingat, bila kita kembali kepada Allah, kita klik Tuhan pada hari itunya. Tuhan sebut, in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Illa ati ar-rahmani abda. Tidak ada seorang pun dalam bumi semua, dalam muka bumi, dalam langit bumi ni, malaikat kita kena kembali kepada Allah dalam keadaan kita jadi abda, jadi hamba. Tak ada seorang bawa pangkat, tak ada seorang pun bawa harta, tak ada seorang pun yang boleh bawa saing. Minta tolong orang ke jumpa, tak ada. Semua dalam keadaan telanjang, dalam keadaan seorang diri. Tuhan sebut, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua bakal jumpa seorang atas nama hamba belaka.
Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Tuhan kira sore-sore. Tak boleh lari. Nak kena nusuk di mana lagi? Semua kena kembali kepada Allah. Pada hari itu, waktu hasbuk iaitu laqad ahsahum wa addahum adda. Bila sore-sore? Tak boleh lari pada hari itu. Nah, wa kulluhum, dan semua saat ini wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua saat ini akan datang kepada Allah dalam keadaan seorang diri. Nak jumpa, nak heret orang, nak apa, tak boleh dah. Sebab tu banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Tuhan sebut masalah kebesaran Allah. Tuhan nak uji kita percaya kata ada hari bakit akhirat ni. Tuhan raya kata dia buat langit bumi semua ni. Takutkah kita tak percaya? Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tuhan raya juga Tuhan buat langit bumi. Tuhan kata dak royak semua ni. Tak ada gapo ni. Nak kita percaya kata kita dicipta oleh Allah. Lepas tu pula kita akan kembali pada Allah. Dan kita pula akan dibakit oleh Allah. Dan kita akan kena jumpa dengan Tuhan pada akhirnya. Tuhan royak semua Allah dah. Kalau kira orang panggil, sebenarnya manusia ni ada otak fikiran dia dah. Waktu Tuhan sebut, nah, kadzalika nurihim, nah, faqulna dribuhu bi ba'dha kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa yuriikum ayatihi. Tuhan tunjukkan ayat-ayat kamu, ayat-ayat Allah semua itu supaya kamu berakal. Maksudnya kita reti tu faham. Tanda nak ayat kata manusia ni terlalu degilnya. Dah. Walaupun Tuhan royak banyak cakap dah dalam Quran. Otak lagi dia kepada kita, suruh kita mikir. Lepas tu pula Tuhan segala-gala pada kita. Dan alamat-alamat semua ni tanda di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ayat manusia ni Tuhan tunjuk dalil bukti supaya dia kembali pada Allah dan dia nak turut perintah Allah terlalu banyak sangat. Sebab tu tak ada boleh berhujah lagi. Sehingga hak akhir sekalinya Tuhan jadi kita ni saksi juga. Dan malaikat jadi saksi juga. Lepas tu pula semua langit bumi akan jadi saksi juga. Kalau kita tengok, hak Tuhan sebut Allah Subhanahu Wa Taala, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Nak jadi rasul, jadi saksi di atas kamu. Wa takunu syuhada 'alan nas. Nak mung pula jadi saksi di atas manusia. Kita semua kita telah nampak bukti-bukti. Sebab tu hari ni tak ada alasan lagi. Tak kira orang kafir, tak kira siapa pun, tak ada alasan. Nak buat alasan kata kita tak seturut Allah. Kita tak seturut perintah Allah, tak seturut agama Allah. Tak ada memihit pun, tak ada alasan apa sekarang. Cuba kita tengok. Hak Tuhan sebut, Tuhan kata langit bumi ni aku buat juga. Dan kamu jadi saksi dalil di atas bukti kewujudan Allah. Kena turut perintah Allah SWT. Dunia ni supaya tu juga. Nabi-Nabi pun mari royak juga. Lepas tu, Tuhan beri juga otak pada kita. Berapanya dalil. Sebab tu bila kita sapa hari akhirat sikit, tak boleh nak kecek ke apa dah. Sebab tu Tuhan kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ni nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut kamu. Tak boleh kecek mulut. Wa tukallimuna aydihim, tapi tangan boleh kecek. Wa tashhadu arjuluhum, jadi saksikan oleh kaki. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang mereka telah buat ketika berada di dunia dulu. Jadi habis kita alasan tak boleh. Tak ada alasan sikit habuk dah. Bila sampai hari tu,
Tak ada alasan sikit habuk. Kita nak ayat ya Allah pun tak tahu tak boleh. Tuhan kata ada aku bagi kamu otak, fikiran. Lepas tu aku beri kamu daha. Tak kira langit, bumi semua ni Tuhan aku. Waja'alakum apa ni? Waja'alal qamara fihinna nuru waja'ala syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Tuhan buat bulan, bintang, semua saat itu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika takdirul azizil alim. Semua saat itu buat untuk kita. Matahari untuk kita, bulan untuk kita. Lepas tu pula semua Tuhan mulia benarkan kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya Tuhan kata kami telah mulia sangat kepada manusia. Kami buat segala-gala untuk dia. Dan alam semua dunia semua ni itu Tuhan buat untuk kita. Tuhan buat untuk kita. Dan Tuhan akan jadi lebih besar pada ni pula, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti juga untuk kita juga. Nah, sebab tu kita nak hidup depan Tuhan, bila sampai depan Tuhan sana ni, bangun kembali pada Allah, nak ayat ke apa lagi? Semua keluh, semua bisu, tak boleh kecek perkara dah. Karena apa? Tekah duduk di atas dunia tu banyak sangat bukti-bukti di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukti-bukti yang menunjuk di atas kita kena patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan kata wa atiiullah, taat pada Allah. Wa atiiullah war rasul la'allakum turhamun. Supaya kamu taat Allah, taat Rasul, supaya kamu dikesian dinyanyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmah Tuhan akan nyanyi kita bila kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia hari ni kita duk perhati tengok kita baca Quran ke Allah banyaknya Tuhan ayat. Apa seolah kata kita fikir tengok kan 6,000 ayat lebih dah. 6,000 ayat lebih ni manusia ni mana kata degil kau gitu lalu kau dah. Kena wari ayat-ayat Tuhan kata tak ada uti malu ha. Masalah suruh percaya kepada Allah. Nah, lepas tu pula Tuhan ayat tentang masalah ayat Quran, hak langit, bumi, mati, hidup, semua bagi sakut paut kita. Tak ada bagi Tuhan tak kecek belaka. Dah apa kata kecek sarut semua ni. Nah, akhir sekali pula hak sarut boleh buat kesimpulannya suruh taat pada dia. Suruh patuh pada dia. Patuh sana itu pula. Bukan patuh free dak kali. Di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat Tuhan jadi. Fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. 'Adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Tuhan akan jadi untuk orang-orang jurus tu ajran 'azima. Pahala hak yang besar pula. Nah. Tu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah. Wa basyiril ladzina amanu, ceritakanlah kepada orang-orang beriman wa amilus solihat, dan orang beramal saleh, anna lahum, puasa bagi mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang berlari di bawahnya pula ada sungai-sungai. Nah, kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tiap-tiap kali dapat makan nikmat buah yang ada, buah kayu Tuhan beri kita dalam syurga tu, kita akan tanya, oh ini pernah makan dah dulu tapi rasanya lain ada. Nah, hak serupa hak gapo semua. Nah, walahum fiha azwajun mutahharah, mereka itu ada pula isteri yang tidak pernah disentuh cuci bersih oleh manusia, jin tidak disentuh. Lepas tu pula ada isteri yang bersih suci, tidak haid dan tidak nifas dan bersih suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu akan kekal di dalam itu. Sebab tu Tuhan tunjuk segala-gala. Sebab tu orang panggil Tuhan Nazir. Nah, inni lakum nadhirum mubin. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nabi Nuh, sesungguhnya aku kepada kamu saat itu nazir. Nak ayat benda yang akan ada di akhirat segi berat ke. Tuhan buat segala-gala. Allah dah
Segala-gala kita tengok oleh Quran saat ni. Hak Tuhan sebut ni. Nak kita percaya ke dia lah. Nah. Sebab tu Tuhan suruh ingat. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu kamu telah tunai ibadat haji tu kata sebut, fadhkurullah. Hendaklah ingat pada Allah ka zikrikum, supaya kamu ingat abakum, bapa-bapa kamu, au asyadda dzikra, atau lebih ingat daripada mereka lagi. Karena apa kita tengok pak kita, ayah kita ni ya tak ada banyak sangat dia nak tunjuk kita, tapi Tuhan ni tunjuk kata dia tu Tuhan kita saat ni tu banyak sangat. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhan kata Tuhan kamu tu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka hendaklah Islam kepadanya, serah padanya, masuk, duduk turut perintahnya. Wa basyiril mukhbitin, dan bagilah berita baik kepada orang mukhbitin, orang al-muti'in, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan sebut iaitu alladzina idza dzukirallah, orang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati dia rasa takut, hati dia ada sentuh hati, berasa orang panggil ni, kita ni kadang-kadang tak berasa apa kan, thumma qasat qulubuhum, kadang-kadang jadi kerah hati. Wa idza qila lahum ittaqillah, apabila orang royak suruh takwa Tuhan, akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhum jahannam bi'sal masir. Apabila orang yang takut Tuhan, rasa kerah hati. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Tuhan kata celaka orang hati kerah ni, tak ada terintas sikit habuk, tak ada teringat sikit habuk, tak ada berasa sikit habuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang biasa ni tu bahaya benarlah. Nah, orang yang tak ada hati dengan Tuhan. Karena Tuhan sebut alladzina idza dzukirallah, orang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, mereka ada berasa di hati, ada perasaan. Nah, ada perasaan di hati. Lepas tu pula rasa takut, rasa getar, rasa gapo, ada rasa gemetar, rasa dah ada perasaan benar ni. Wasabirina ala ma asabahum, dan mereka sabar di atas barang hak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wal muqimin as-salah, dan mereka hak yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ada perasaan takut. Nah, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila buat benda fahishah, benda keji ke, zakarullah, ingat Tuhan. Bila buat dosa ingat Tuhan, siap dah ku dah. Siap dah Allah buat dosa. Ni kadang-kadang orang buat dosa sam-sam, buat hari ni buat, esok buat, lusa buat, tulak buat, tak ada rasa sikit habuk, tak ada rasa takut, tak ada rasa gerung langsung. Kata kita ni ada satu hari yang kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada rasa langsung pada orang ni. Nah, sebab tu orang beriman bila dia ada iman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila dia buat dosa, zakarullah, dia ingat Tuhan. Nah, lepas tu aw zalamu anfusahum, atau dia zalim diri dia, zakarullah, dia zikir ingat Tuhan, fastaghfaru li dzunubihim, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa dia. Fastaghfiru li dzunubih wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada orang yang ampun dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak akan ampun dosa-dosa mereka itu mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu tak akan kacau buat lagi, dan mereka berhenti. Nah, apa kata dia ingat Tuhan berhenti? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedang mereka itu tahu. Sebab tu Tuhan sebut ni, qalu wa nufiqa fis sur fa idahum minal ajdas, daripada kubur ke. Fa idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ada Tuhan sebut. Jadi pada hari itu dibangkitkan daripada kubur. Kita ni Allah nak. Sebab tu Tuhan turun satu surah At-Takatsur. Benar ke apa? Ada buat jadi panah kita lalai semua. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu oleh banyak. Banyak ke apa? Banyak saat ni tu makna nak cari nak banyak. Kita nak banyak anak, kita nak banyak harta, kita nak banyak tu, kita nak banyak nak banyak gotu, nak banyak goni semua. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu sampai kubur.
Nah, sehingga sampai kubur. Duk nak tewas banyak situ. Supaya tu hasbu i'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah bahawa hidup dunia saat itu la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wa takathurun. Tak banyak. Benda hak wak wilalai kita saat itu kerana kita lobo, kita tomok, kita nak banyak saat itu benda wak wilalai kepada kita. Lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan makna kata kita tak boleh kerja dunia. Ya tak ada gapo kalau kita kerja kuat tapi kita tak lupa Tuhan, maka itu tanda orang yang beriman sungguh. Hak Tuhan sebut rijalun orang-orang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang tidak melalaikan mereka itu oleh tijarah, oleh peniaga. Yang meniaga wala bai'un, dan dia duk jual duk apa? An dzikrillah. Itu sebut tijarah baik ada sebab apa ni? Kerana orang nak galak. Nah, iaitu banyak orang niaga. Kalau orang kerja bukit, orang kerja nebah, kerja nyaku, kerja ku buat kebun apa, orang ni cepat nak klik. Dia tak lalai golek kerana dia letih. Orang letih ni kerja 2-3 jam masa nak klik dah. Nah, kalau panas-panas dia nak klik dah, dia tak gerak abang kerana dia makan kan dia. Dia tersepuk kan niaga. Orang niaga ni ada tomok abang sebab bila dia mau bayar, kau nak duduk lagi. Kau tunggu lagi, nanti dulu nak pergi sembahyang, nanti dulu. Sebab tu benda-benda gini tu hasbuk. Orang hak niaga, orang kerja semualah. Nah, rijalun la tulhihim tijaratun. Itu orang-orang yang tidak melalaikan mereka itu oleh niaga wala bai'un an dzikrillah. Dan tidak juga jual daripada ingat Tuhan wa iqamis salah. Tak lupa daripada ingat Tuhan, tak melupakan dia daripada mendirikan solat wa itaiz zakah. Lepas tu pula tak lupa daripada memberi zakat. Karena dia menegar kena ingat zakat dia. Ya khafuna yauman, mereka itu takut hari tataqallabu fihil qulub wal absar. Hak yang terbalik padanya hati-hati dan mata-mata. Dah liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tuhan kata supaya Tuhan nak balas pada mereka itu orang-orang yang tinggal berniaga di jual dia kerana dia ingat pada Allah Subhanahu taala apabila siapa waktu masuk. Nah, tak ada apa kita nak kerja banyak anak tak ada masalah apa. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Dan carilah Tuhan kata fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Bagi hak kita usaha cari harta jadi akhirat. Karena semua telah jadi bukti bahawa dunia saat ini tu dua perkara kita kena tahu. Pertama, dunia ni kita nak pakai ya semua tak boleh. Walaupun dia memiliki bangla ada 10, 20 buah rumah. Atau ada kereta 10 biji, 10 hotel. Tapi dia tak boleh pakai semua pun setiap hari. Dan harta dia banyak mana makan. Nak dia nak makan, perut dia telur sikit saja. Dan masa dia ada 24 jam saja. 24 jam tu dia boleh pakai semua 4 jam. Masa lain tu lagi pula dia mau kena duduk kerja, kena duduk apa. Maknanya, bagi dia mau duduk cari semua saat itu, bukan boleh dipakai semua dah. Bagi kita boleh, kita ada usaha letih. Kita kata banyaklah kita ada usaha. Lepas tu bagi saat itu, boleh kita pakai semua, tak boleh pakai. Yang kedua pula, bagi kita cari usaha, boleh wagi tak? Akhirat, tak boleh wagi. Sebab tu, wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul gurur. Tidak ada harta dunia, mereka mata'ul gurur. Mereka harta tipu daya. Tak tipu kerana hipo-hipo tak boleh wagi. Hipo tak boleh wagi. Nah, kacau duk hipo semua. Sebab tu, tapi Tuhan suruh wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Suruh kita jadi akhirat. Ambillah kita semua buat kebajikan. Tak kiralah kepada anak bini kita dan kepada akrabin. Tuhan sebut, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka itu tanya, nak belanjalah hana duit kalau banyak, harta banyak. Tuhan kata, qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah kebaikan bagi hak kamu nafkah saat itu min khairin falil walidain. Jangan terlupa ibu bapa. Wal aqrabin, dan orang adik-beradik. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Nah, wabnis sabil. Nah, dan orang-orang yang musafir. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim.
Dan apa hak kamu buat semua daripada kebaikan, maka Tuhan tahu. Tuhan tahu belaka. Tuhan dalam Islam ni, nah, kita dianggap sebagai khalifah. Kita dianggap sebagai khalifah, mana pengganti Allah di muka bumi untuk melaksanakan perintah Allah. Dan untuk gunakan bahan-bahan dunia untuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk pribadi kita, kerana pribadi kita tak habis nak guna. Tak boleh pakai semua bagi kita dosa. Nah, itulah. Itu maknanya hak Tuhan sebut, fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Ni banyak soalan mari, maka kita akan masuk soalan pula lah. Lebih kurangnya insya-Allah ada ayat sehari gitu yalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua hak jawab sani dan hak share semua saya terima kasih banyak-banyaklah. Semoga fok-fok kita semua dah ceria insya-Allah, pagi-pagi dapat kita dengar sepatah dua pada Quran. Assalamualaikum, abang nak buat lagu mana nak bagi hati sentiasa berpaut pada Allah dan rasa kita ni hamba Allah. Soalan ni molek, saya suka sekali bila kita tanya tentang masalah kita nak buat lah, nak hati kita jadi molek, nak hati kita saat ni tu, nak kita paut, mana tarik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nak buat lah mana? Nak hati kita saat ni tu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, hak besar sekali kita kena ada hati dengan Tuhan. Kena ada hati dengan Tuhan. Maksud ada hati dengan Tuhan tu ialah kita ada perasaan. Maknanya kita berasa terikat dia sikit apa? Mula-mula. Kalau tak ada hak tu langsung, maka tak akan boleh orang tu. Sebab Tuhan kata, orang hak Tuhan nak buka hidayah saat ni tu, orang tu kena ada hati dengan Islam. Tuhan sebut, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka siapa hak Tuhan buka kepada dia hati saat ni pada Islam, maknanya nak pada agama. Mula-mula sekali kita kena nak pada agama. Ada perasaan nak pada agama, nak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika tu, itu titik hak mula-mula untuk kita nak tarik diri kita paut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dia Tuhan sebut, afaman syarahallahu sadruhu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka orang tu akan duduk di bawah cahaya Allah. Dia boleh nur. Mana boleh lah. Ada pelita dia, ada lampu, suluh dia. Sebab tu hak tak bolehnya. Tuhan sebut fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Maka hati orang hak kerah tu, maka orang tu sesat. Orang tu sesat. Orang hati hak tidak ada. Sebab tu kita lari tak ada ayat dah, jangan tak ada. Bila kita dengar orang ngajar, bila kita dengar seorang baik, bila dengar semaya, kita kena ada perasaan. Orang semaya dah weh. Orang ngaji dah weh. Kita kena ada perasaan ni supaya nak kita saat ni ada perasaan. Nak ada titik hak duk dalam hati kita. Kama dia kita kena buat apa pula? Kena buat apa pula selepas pada tu? Iaitu benda hak nak kita email kita saat ni menekat, iaitu kita kena ingat kepada hari akhirat. Kena ingat mati. Hak tu hak besar sekalinya. Nak hati kita terpaut pada Allah, iaitu ingat mati. Kerana Nabi SAW suruh kita saat itu ingat kepada mati. Dalam ayat Al-Quran sendiri saat itu suruh kita saat itu ingat azab kubur, ingat hari akhirat, ingat mati semua. Tu. Jadi sebab itulah Tuhan sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan. Peringatan tazkirah. Lepas tu, lepas dah tu, bila kita ingat mati, tengok Tuhan sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kena ingat mati dulu. Ingat mati. Bila ingat mati, maka pada ketika tu kita kena buat persiapan untuk mati kita. Tuhan kata wa tazawwadu, hendaklah kita buat siap sedia
Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik zat bekal saat ini ialah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan kita nak takut pada Allah. We ada perasaan takut pula. Kamu dia barulah kita ingat Tuhan. Kita berdoa. Lepas dah tu kita ada perasaan, kamu ni kita berdoa. Saya nak ayat kepada Zaid Awang ni, kita berdoa pada Tuhan banyak, minta Tuhan tunjuk hidayah dan buka mata hati kita. Kerana buka mata hati ni Tuhan saja. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa man yuridillahu an yahdiyahu." Siapa Tuhan nak tunjuk kepada dia, yashrah sadrahu lil Islam. Tuhan akan buka hati dia kepada Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan siapa Tuhan nak menyesak kepada dia, yaj'al sadrahu dayiqa. Tuhan akan buat hati dia sendiri dayiqa, sempit. Tak saya dengar kepada kebaikan, tak saya dengar kepada agama, tak saya dengar orang ngajar, tak saya dengar ni. Tak pada lipu dia. Nah, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Haraja dayiqa, sempit, haraja susah. Susah pula nak terima benda-benda yang baik. Susah. Ni bila orang Tuhan nak kepada menyesak seorang saat ni. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan begitulah Tuhan jadikan azab di atas orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita ni bila kita nak boleh hidayah nak Tuhan terpau, mata besar sekali kena doa pada Allah. Kena berdoa pada Allah, tak ada benda kerana hidayah. Laisa 'alaika hudahum. Banyak mana orang hak Nabi duk angin-angin dak harapan nak dapat bertunjuk dengan sebab usaha Nabi sendiri, tapi Tuhan kata laisa 'alaika hudahum, tidak ada di atas engkau saja boleh tunjuk mereka itu, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Tuhanlah yang akan memberi petunjuk pada orang yang nak. Dan Tuhan sebut innaka la tahdi man ahbab walakinnallaha yahdi man yasha. Tuhan kata sesungguhnya engkau tak boleh tunjuk pada orang yang engkau kasih, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan beri petunjuk pada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ayat lagi. Ada 3 jenis manusia Tuhan tak beri tunjuk pada dia. Nah, Tuhan tak akan memberi petunjuk pada dia. Pertamanya orang fasik. Orang fasik hawat dosa besar, dosa banyak, orang berzina, orang berjudi, orang minum arak dan sebagainya. Dan orang duk makan harta yang haram banyak-banyak. Maka itu minal kabair, daripada dosa besar. Bila dosa besar, orang itu fasik. Bila fasik, dia pergi jauh. Dia duk buat benda haram, kau jauh pada kebaikan. Jauh. Bila jauhan itu Tuhan sebut Allahu la yahdil qaumal fasikin. Tuhan tak akan tunjuk orang yang fasik. Dan ayat yang lain Tuhan sebut innallaha la yahdil qaumal fasikin. Dan Tuhan tak akan tunjuk kepada orang yang fasik. Dan yang keduanya iaitu Tuhan tak beri petunjuk kepada orang iaitu orang zalim. Tuhan sebut Allahu la yahdil qaumal zalimin. Tuhan tak akan beri hidayah kepada orang zalim. Yang tiganya itu orang kafir. Tuhan tak tunjuk juga kepada orang kafir. Sebab tu, semua saat ni tu, kita kena beringat situlah. Lepas tu, kita kena banyak doa pada Allah. Kita bangun di waktu malam, kita berdoa, minta Tuhan tunjuk. Dan kita kena buat fardu. Semaya fardu jadi molek. Iaitu hak fardu saat itu kita kena buat molek. Semaya jemaah, semaya pemula lah kita mula. Bila mula suwi, dan akhir sekalinya dia akan ada perasaan kelazatan. Lazat, ada sedap, ada perasaan. Bila ada perasaan itu dia kau sayang, dia kau kasih. Dia kasih. Bila kasih lama-lama jadi istiqamah. Bila dia istiqamah lama-lama dia tak akan puas. Bila dia tak puas, dia akan naik duduk di sisi Allah. Tuhan sebut fa in istakbaru, maka jika mereka itu takabur, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Maka orang yang ada di sisi Allah, dia akan tasbih kepada Allah, ingat kepada Allah, beramal kerana Allah. Dalam keadaan mereka tak terasa, kata mereka itu tak puas lah. Siapa situ masa nak bangun sokmo, masa nak semaya sokmo, masa nak zikir sokmo, masa nak terikat dengan Tuhan, ada gapo pun dengan Tuhan, ada lepas tu timbul ada kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada adik-beradik, kasih sayang kepada orang, dan semua itu timbul benda-benda tu insya-Allah. Itulah saja saya boleh ayatnya. Yang pentingnya banyak berdoa. Nabi sebut aksiru min doa, kena berdoa. Tuhan sebut qul Allah, doa pada Allah, awidur rahman, atau doa pada Tuhan Rahman.
ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dah. Assalamualaikum bapa suka pap khang rang ayu yin yao insyaallah amin ya rabbal alamin. Saya seratuk lama yang dia temai saya pak khang nai. Kita semaya apa hukum? Ni saudara kita tanya semaya ni iaitu pakai baju tok sahaja, tak ada pakai kain sebelah lek dalam. Nah, dia syarat kita nak sah semaya, bukan rukun semaya, syarat nak sah semaya. Syarat nak sah semaya ni ya bukan semaya, tapi kalau tak buat dia tak sah, ya bukan semaya, bukan ibadat dalam itu, ya lek luar. Iaitu kena tudung aurah. Nak sah semaya sana itu kena tudung aurah. Aurah orang lelaki itu pusat sampai lutut. Orang tinonya aurah dia nya semua. Nah, semua aurah dia iaitu malaikat muka dengan tangan sampai pergelangan tangan. Ini saja aurah dia. Maka bila kita pakai kain apapun, pakai baju boh ke, pakai baju apa, bila tudung aurah, maka sah semaya kita. Sah semaya kita lah. Dengan syarat ada wuduk ke, syarat lagi wuduk, apa tu pakai dia cuci pada najis, semualah itu syarat-syarat lah. Tak apa kita pakai baju tok saja, tak pakai baju dalam pun. Yang penting kau tudung aurah. Cuma ada kain hak nipis, sekira nampak kulit contohnya, maka pada ketika tu tak sah. Kau nampak kulit ke bagi. Ya, Assalamualaikum bapa. Suami berkahwin dua tapi berat sebelah. Suami tak solat, tak puasa, maksudnya tak turut perintah Allah. Adakah isteri kena taat juga pada suami? Nah, jadi suami tak semaya, tak gapo semua, adakah isteri saling kena taat? Dia kita taat pada barang hak dia selama mana barang hak dia suruh kita saat itu, iaitu kita kena taat pada Allah. Jadi situ ya. Masalah taat dia bukan makna kata ya tak semaya, kita pun tak kena turut ya, tak kena minta izin ke apa. Kita nak gimana bukanlah tu nah. Kita dia masih jadi suami kita. Kita nak gimana masih kena wayak dia. Dia tak semaya ni. Buku tak semaya ni deh. Atau buku orang bini tak semaya, tok laki tak semaya ni. Kita kerja kitanya nasihat. Kerja kitanya iaitu kerja kitanya kita nasihat, jangan balah. Jangan balah. Balah ni tak molek sekali. Kerja kitanya iaitu kita kena nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sebab tu ada satu kali orang tanya Imam Ghazali, apa hukum orang tak semaya? Apa hukum orang semaya? Kata hukum orang tak semaya mungkin kena gimek dia, ajak dia pergi sijik. Kita ni pun kata sebut hukum apa, hukum kata semaya kupul lah gitulah. Hukum apa? Suami tak semaya tak apa? Hukum dia kita tak boleh taat dia gitu ni. Hukum dia kita kena nasihat dia, kena royak dia. Bahkan kalau kita royak saat ni tu, dia serah dia dan dia turut kita, maka kita boleh pahala besar. Lepas tu pula bagi ada hukuk dia, hukuk zaujiyah panggil hak suami, maka pada ketika tu kita kena wih hak dia. Contohnya dia nak tidur dengan kita, selagi duduk sarang kita apa semua, dan kita juga nak gimana kena minta izin, semua saat itu masih tetap. Tengok. Sebab tu Tuhan banding, Tuhan sebut wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihin faqanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Isteri kepada Nabi Nuh, Nabi Lut, kedua-duanya duduk di bawah orang soleh, iaitu duduk bersama dengan Nabi. Tapi faqanatahuma, kedua-dua khianat kedua, falam yughniya anhuma min Allah syai'a, maka tidak boleh mengkayakan daripada kedua. Tu walaupun jadi isteri Nabi sekalipun, masalah ya nak jadi gitu gini, kita buat baik, tu suku hak anak hak apa banyak lagi. Oleh itu
Hak ni. Nah, kita masih kena ada benda. Lepas tu hak yang tak ada saat ni tu, itu dia bainahu wa bainallah. Di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Tu. Kita ni taat pada apa yang berhubung dengan hukum-hukum agama Tuhan suruh. Itu saja. Nah, ada pun yang tak maya tu, itu dosa wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa dia buat kan dosa dia. Kita tak buat apa kita. Nah, oleh itu dah. Ini setiap orang masuk semua hujan insya-Allah. Adakah boleh guna lukling namhom yang bercampur alkohol? Nah, kita nak guna lukling bang nak apa untuk saya busuk tiak kita apa semua ni tu. Gini. Alkohol ni saya ikut tengok fatwa Darul Ifta dah Urdung dan lain-lain lah ulama-ulama negeri Arab bahawa ya masalah alkohol ni kena tengok sini. Kalaulah benda ni tu benda tu mabuk dikirakan najis ke? Kalau mabuk. Kalau alkohol tak mabuk itu tak kira tak najis dak alkohol ni. Dia kira betul mabuk atau tak mabuk. Itu saja. Dah biasa kau hobah kau ni. Dah. Dua ilah. Pertamanya kata sikit lajak, itu pun tak apa juga. Yang keduanya iaitu dia tidak memabukkan, maka pada ketika itu tak apa. Wallahu alam. Ni bapa selamat pagi di Koceh tantu suara nyata gambar pun nyata alhamdulillah. Salam Ustaz Tanjung Mas Nago ya. Ya terima kasih masuk semua dah. Masuk jangan lupa cek insya-Allah. Alhamdulillah kerja jauh koho jauh minta dijauhkan. Ya Rabb. Kerja jauh koho jauh. Nah. Jadi kadang-kadang kau jauh dengan Tuhan dah. Itu kita jangan itulah. Sehingga tumbuh kelazatan beribadat ya. Hakนี้เราฟังเรื่องที่เขาบอกเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างเราเชื่อและเราไปบอกต่อจะบาปหรือไม่ Kita dengar orang ada wayak cerita betul kata dak kata adakah boleh kita pergi cerita nah benar saat ni tu kalaulah benar saat ni ya ada dua orang panggil benar cerita ni cerita dongeng atau cerita untuk buat ibrah supaya dengan dalam silapak atau sastra panggil dah ya ada benar-benar pesing adab ni orang royak cerita lama cuba cerita apa ni kalau cerita zaman dulu dah benda tu tak sungguh berlaku tapi benda tu harus riwayat kerana itu satu jenis untuk nak iktibar dia royak sepanjang cerita bawang putih bawang merah bagi zaman dulu kan lepas tu pula cerita benda-benda kisah-kisah yang orang dulu dia tak ada royak ya dia buat cerita saja maka cerita-cerita pasal tu dia boleh royak kalaulah cerita untuk jadi pengajaran dah lepas tu pula ada cerita hak kita dengar betul orang bohong tu maka kita nak pergi royak pada orang lain saat ni tu tak boleh lah kerana bohong oleh Islam ni tak boleh ke nah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayatul munafiqin salasah iaitu tanda-tanda orang munafik itu ada 3 idza haddatha kadzaba apabila dia kecek bohong maka bohong tu dosa besar tak boleh wa idza wa'ada akhlafa apabila dia janji dia silap janji wa idza tu'mina khana dan apabila dia diimana khana dia khianat. Nah, sebab tu kita tak boleh bohong. Bagi hak bohong ni tak boleh orang Islam ni kena betul. Orang Islam ni orang hak kena betul. Tuhan sebut ke innal muslimat sungguh orang Islam hak sungguh Islam sungguh wal mu'minun wal mu'minat orang beriman sungguh wal qanitin wal qanitat orang hak tunduk Tuhan sungguh wa as-sadiqin was-sadiqat orang hak betul benar sungguh was-sabirin was-sabirat orang sabar sungguh. Dan lah ni tak apa kita betul tak apa rahmat Allah rahmat betul biar ya. Tuhan dah sebut dalam Quran tu ya hadza qala Allah hadza Tuhan kata ini ni yaumu yanfa'u as-sadiqin sidquhum iaitu hari akhirat atau hari hak sangat manfaat orang hak yang betul di atas dunia dulu dia pada hari ni dia sana tu orang betul orang benar maka pada hari akhirat dapat manfaat dia. Nah, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum radu an dzalikal fawzul azim.
Tuhan sebut pada hari itu tu orang betul benar ni. Orang ni molek, jangan duk faham yang duk apa. Nah, akan manfaat. Dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia kecek pakai molek belaka, dia tak faham orang ni. Deh. Kita kena ajar kan ya orang dia ajar faham nak faham semua. Itulah. Salam บา สิ่งที่เราต้องการอะไรจากอัลลอฮ์แต่เราต้องเริ่มต้นให้ด้วยความตั้งใจต้องแสดงถึงความอิคลาสความจริงใจเพื่ออัลลอฮ์เปิดใจเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายเมื่อทำตลอดไปก็จะเป็นความสุขใจที่แท้จริงนะอัลฮัมดุลิลละห์นี่อานัตตานี่dia kata yaitu kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena mula diri kita sendiri. Sebab tu Tuhan sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tak akan ubah seorang saat itu melainkan sehingga dia ubah diri dia. Dia yang nak. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dia ada kepada Tuhan itu farghab, ada gemar, ada nak pada ketika itu. Nah, lepas tu pula kena ada ikhlas. Memang ikhlas ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala kena ada terikat dengan Tuhan. Ikhlas ni maksudnya niat tu sah, lepas tu kena ada terikat dengan Tuhan. Tu panggil ikhlas semua. Ikhlas mana kita terikat dengan Tuhan. Nah, ada terikat dengan Tuhan. Lepas tu pula kita bersungguh buat amal ibadat. Kita semaya bersungguh. Keikhlasan belakang tu, itu tak ada keikhlasan. Dan bersungguh buat amal ibadat. Dan sungguh kita mari masjid, mari apa semua kita bersungguh. Dan kita pula kena belajar dan ilmu. Maka pada ketika tu kita akan dapat ketenangan dan kesenangan. Hak Tuhan sebut kata orang beriman ni dia akan tenang. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Nah, orang beriman saat itu wa tatma'innu qulubuhum. Mereka itu akan tenang. Hati-hati mereka tamakninah Tuhan beri dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, wa tatma'innu qulub bi dzikrillah. Dengan sebab ia ingat Tuhan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab ia ingat Tuhan ni tatma'innul qulub? Jadi senang hati, memang dan benda ni tu kelazatan, kesedapan,ความสุข dan benda Tuhan beri kita ada perasaan cukup qanaah. Nah, ada perasaan cukup dan qanaah, maka pada ketika itulah makna kita saat itu sapa satu tahap ke bagi. Nah, itulah. เงินปันผลสหกรณ์กรมส่งเสริมสามารถกินและจ่ายหนี้ได้ไหมสหกรณ์ครู kalau สหกรณ์ครูni saya nak ayatnya iaitu biasa gak duit ni duit ku. Dia sahakon ni kita simpan duit dia di samacik atau kita jadi member dia. Bila kita jadi member dia, kama dia selepas pada tunya dia buka duit tu kepada samacik dia, kepada sama-sama dia lah. Nah, buka bergetar. Bila buka bergetar saat itu, dia ambil laba, untung, reba. Nah, dia tak ada menegak, dia ambil duit tu. Nah, maka pada ketika tu orang panggil duit tu ialah duit reba. Bila duit reba, kalau supaya saya royak ni, maka tak boleh. Sebab apa? Sebab duit reba sana ni, Tuhan sebut wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Tuhan menghalalkan jual dan Tuhan mengharamkan riba. Nabi SAW sebut la'anallahu akilar riba. Tuhan laknat orang makan riba wa katibah, penulisnya, wa syahidaih, dua orang saksinya. Semua saat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai beriman takut Allah. Takutlah pada Allah. Wadharu ma baki minar riba in kuntum mu'minin. Nah, maka hendaklah kamu tinggal. Nah, bagai yang jadi riba saat ini jika kamu beriman pada Allah. Sebab tu sahakon kru contohnya itu tu riba. Bila riba agak duit itu duit haram orang panggil. Maka bila duit haram kita tak boleh makan, tak boleh guna lah. Maka duit saat ini tasaddaq al-fuqara, sedekah kepada fuqara, orang fakir miskin, atau tasaddaq ala al-masalih ammah. Mana kita guna kepada pun perayuk suan ruam. Gitulah. Wallahu a'lam. Salam bapa dari Raub Pahang Malaysia. Terima kasih Malaysia masuk. Mohon share lah. Setiap orang ni banyak duk komen betul share lagi. Pakai share kita pagi-pagi. Boleh follow lah. Salam Ustaz. Selamat pagi. Ya luntan kau. Nah, chào đuôi nah Ustaz, insyaallah. Doktor, apakah berkurangnya pahala-pahala kurban atau berkat saya
masuk sebahagian kurban di Jala kerana lebih murah banding sekian di Malaysia, RM 800 lebih. Jadi adakah pahala saat ni tu jadi kurang dengan sebab kita gerbai hak harga lebih murah? Dia gini, gerbai saat ni dia tak kira murah mahal, dia kira barang hak ada sebut. Nah, iaitu Nabi suruh tengok hak apa ni, hak besar, isti'zamuha, hak besar. Istisman hak gemuk. Nah, hak gemuk, hak besar, hak berisi. Ia kira situ. Ia tidak dikira ke kita ada harga, tapi lemu kita belah seorang, kita tak ada beli, tapi kita belah besar, gemuk molek. Maka itulah kerbainya. Sebab Tuhan sebut zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu siapa membesarkan syiar Allah, tanda Tuhan, maknanya gerbai ni ibadat. Gerbai ni kita puja Allah Subhanahu wa taala, maka kita cari barang besar-besar. Sebab tu Abdullah bin Abbas kata, ta'zimuha, kita ta'zim saat ni, besar dia saat ni, kita cari hak isti'zamuha, iaitu hak kita membesarkannya, mana cari hak besar. Cari hak molek, harga murah tak apa, tak kurang pahala. Nah, kerana ia kira besar. Nah, itu sahaja. Maknanya, kalaulah sini kita mari gerbai jalan ni, maknanya murah. Contohnya 5,000 contohnya, atau 4,000 baht. Nah, maka lebih murah kan? Lebih murah tapi besar, maka ambil. Nah, ia kira besar situ. Nabi SAW, Nabi gerbai dhaha, Nabi gerbai bikabsyain amlahain, dengan 2 ekor kibah yang putih, akranain. Nah, amlahain putih, akranain bertanduk. Dhabaha huma biyadih. Nabi sebelah sendiri kan? Fasamma wa kabbar wa wada'a rijah wa la sifahihima. Nah, Nabi takbir, Nabi apa? Maknanya, saya nak ayatnya, iaitu penting hak besar. Nah, tidak jadi kurang. Assalamualaikum, salam Dr. Kuala Lumpur. Nah, jelas. Jadi, itulah kita nak ayat. Nah, oleh itu, itulah maknanya kita kena cari hak lebih besar itulah, cari lebih besar. Nah, gerbai ni dia ada orang panggil gerbai ni cuma gak kalaulah kita gerbai di tempat lain sana kita tak boleh sunnah, tak boleh sunat tengok, bagi tengok kan disunat kan. Ada sebut dah hadis riwayat Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, ya Fatimah tu, hai Fatimah, qumi ila udhiyatik, hendaklah pergi kepada gerbai kau. Nah, suruh pergi kepada gerbai saat ni. Tu suruh pergi kepada gerbai. Fashhadiha, maka hendak disaksi. Kita tengok. Fa inna laki. Nah, maka sungguhnya bagi engkau saat itu fi awli qatratin taqturu min damiha, pada satu titik yang bertitik daripada darah gerbai mula-mula saat itu, an yaghfara laki, nah, ma taqaddama min dhunubiki, bahawa diampunkan kepada engkau saat itu dosa, nah, yang telah lepas. Sebab tu dia ada adab dia, bang, adab dia, kita pergi syahadah, kita pergi saksi, pergi apa semua. Pahala saksi tu ialah. Tapi insya-Allah lah. Moga kita boleh pahala lain pula. Contohnya kita pergi buat gerbai kepada kita duduk Malaysia, kita gerbai kepada orang gerbai di tempat-tempat orang yang perlu misalnya, maka boleh pahala lain pula. Boleh pahalanya kita tak ambil langsung pun daging saat ni, semua saat ni kita beri kepada orang belakang. Tu boleh pahala tu pula. Yang penting kok jangan kita tak buat gerbai ni, iaitu Tuhan sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana lahu si'ah, siapa ada duit lah ada duit, walam yudhi, dan dia tak gerbai, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia saat itu hampir dengan musalla kami. Mana tempat semaya hari raya Eid al-Adha saat ni. Nak ayat tu besarnya masalah
gerbes ni. Nah, dan selaginya di antara adab gerbes ni, idza dakhala al-ashru, Nabi kata apabila masuk 10. Dan ada satu riwayat lain, idza ra'aitum hilal Zulhijjah, apabila nampak hilal bulan Zulhijjah. Dah nampak anak bulan lah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan menghendaki atau dikehendaki oleh salah seorang kamu saat itu gerba, falyumsik an sya'rihi wa adfarih, maka hendaklah dia tahankan dulu daripada potong kerak kuku dan rambut, dah jangan kerak kuku je, kerak rambut masa tempoh kita nak gerbas 10 hari saat itu. Kadang-kadang itu sunnah Nabi SAW. Walaupun nampak porang sikit pun, tumbuh kot ni pun, kita kuku-kuku kita dalam masa 10 hari saat itu disunat apabila kita nak gerbas. Itulah di antaranya. Dan siapa nak tanya soalan tu, bolehlah kita pakat mari berkongsi pagi-pagi saat ni. Dan kita pakat banyak kan share bagi dah. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada ni, tak ada soalan dah. Kita nak baca lagi lah tafsir kita sana itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman lagi, qalu ya wailana. Mereka itu berkata, ya wailana, lah celakanya kita. Dia kata, man ba'athana. Ruginya kita. Ya wailana itu makna rugilah kita. Man ba'athana, siapakah bangkit kita? Min marqadina, daripada tempat kita tidur ni. Maknanya dia daripada tempat dia tidur, maknanya bangun daripada kubur saat ini. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Dan ini ialah bahagian yang wa'ada ar-rahman, dijanji oleh Tuhan Rahman, wa sadaqa al-mursalun, dan benarlah oleh Rasul. Jadi berkata oleh orang kafir saat ini tu, hak tak percaya kepada hari bangkit akhirat sana itu, ya wailana, Allah sesaruginya kita. Siapa pula bangkit kita pada kubur? Maka malaikat berjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah apa dijanji oleh Allah dengannya. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar apa yang telah disampaikan oleh Rasul daripada Tuhan kepada kamu. Semua saat itu Nabi doa dah dulu kan. Sebab tu apabila banyak tempat di di akhirat nanti, banyak tempat kan nak kena tanya. Itulah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada kebangkitan itu illa sayhatan wahidah, melainkan sekali tiup sahaja. Fa idza hum jami'un ladaina, maka tiba-tiba semua makhluk sana itu muhdarun, dihadirkan, dibawa kepada hari kiamat untuk hisab. Dia katakan yuk takbir tuk tuk kuncak sujud nok jak lang tahiyat rekนั้นเสียละหมาดเพราะเพิ่มการเคลื่อนไหวอวัยวะใหญ่ไหมjadi
ya takbir ni iaitu ada pak sahaja. Dah takbir hak akik tangan, takbir intiqalak suara tu banyaklah. Takbir akak tangan ni iaitu ada pak mula-mula takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua pulaknya iaitu takbir kita nak apa ni orang panggil, kita nak rokok. Dah, Allahu akbar. Lepas tu takbir pada tidak akik tangan ke Allahu akbar. Lepas tu tak ada lah. Malaikat daripada ketika kita bangun daripada tahiyat yang pertama, yang kedua naik tu kita akik takbir Allahu akbar. Hak lain pada tu tidak diakakkan. Nah, maka adakah batal bila seorang saat itu akak? Nah, jawabnya kalau dia akak saat ini dalam keadaan ia tak tahu ke apa, tak ada apa, kerana ia tak tahu bagi. Yang kedua pula, kalau ia terlupa contohnya maka tak ada apa juga. Tapi kalau ia sengaja saat ini dia nak akak Allahu akbar. Jadi dua anggota ke bagi. Hak lain tu makmur, tak apa lagi lah, tapi makruh lah gitulah. Dia akad tempat yang tidak diakad. Kerana ia tidak disuruh kita akad dua anggota, dua yang tak apa lagi kan. Dua ni tak apa lagi. Lepas tu kepala kita, tubuh kita semua ni bagi makmur. Makmur seandainya maknanya benda hak disuruh, ia tak apa, dia tidak dikira. Hak suruh tu banyak kali tak apa. Hak tidak disuruh saat itu tak boleh. Dah. Nak tanya apabila orang perempuan uzur betul ke tak boleh potong rambut serta kuku? Nah, bila orang tina saat itu uzur, adakah boleh kerak rambut dan potong rambut dan kuku? Jawabnya benda ni hanya makruh saja. Makruh kita kerak dan potong saat ni. Kadang kita belum mani lagi. Dan makruh kita kerak dan kita potong rambut. Bukan haram dak, makruh. Dah boleh keraknya. Itu saja, wallahu alam. Adakah kita nak berjumpa dengan anak keluarga kita di dalam padang mahsyar, dan adakah kita kenal ia lagi? Nah, jadi dalam padang mahsyar ni adakah kita saat itu akan berjumpa dengan anak-anak kita? Nah, dia apabila diberi surat pada hari itu kan? Nah, apabila diberi ke surat pada hari kiamat tadi, maka pada ketika tu bila dibakit, bila diberi surat, dia akan pergi jumpa dengan kalau dia dapat surat sebelah kanan, maka pada ketika tu dia akan pergi tunjuk kepada ibu bapa dia. Cuma dia bangun kalau dia duduk dekat dengan kubur. Dia duduk dekat dengan kubur saat itu. Bila dia bangun pada kubur, dia akan lari. Kalau dia rasa kata dia tak selamat ke semua, bakal bangun pada kubur, maka pada ketika tu dia akan lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari lari pada adik-adik. Tak saya jumpa. Tapi bila dia boleh surat pada sebelah kanan kok, dia akan akan tunjuk kepada keluarga dia. Dan pada sains-sains dia semua, dia akan tunjuk pada hari itu. Dia boleh jumpa, boleh ke apa, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jumpa keluarga, boleh jumpa belaka. Orang-orang yang kita pernah jumpa di dunia ni, kita akan tanya. Kita akan boleh jumpa sana, anak-anak kita semua boleh jumpa. Dan dia akan tahu. Dia duduk di mana apa semua. Cuma tekah duduk pada mahsyar tu jadi nafsi-nafsinya. Kerana nak bawa nak masing-masing pada ketika tu. Tapi bila dia dapat terima surat sebelah kanan kan. Maka dia akan pergi jumpa kepada ahli dia masruran, dalam keadaan gembira lah. Ada fa amman utiya kitabahu bi yaminih.
Ada sebut ke? Assalamualaikum. Bapa saya selalu mimpi budak nak wihilai mimpi tu. Mimpi budak nak wihilai mimpi tu nak buat lah mana? Buatlah no. Dah. Jadi nak buatlah mana? Kita mimpi budak macam tu. InsyaAllah bila kita mimpi budak saat ni, maka kita kena berdoa lah Tuhan, dan kita kena baca lah. Bagi baca kula'u Zibrabil Falak, kula'u Zibrabil Nas, dan ayat kursi belum tidur, dan minta Tuhan jauhkan daripada apa ni, minta Tuhan jauhkan kita pada benda-benda mimpi-mimpi benda tak malak. InsyaAllah. Dah kena berdoa dengan Tuhan lah benda-benda ni, insya-Allah lah. Ni tetara มีความถนัดและสนใจจะเรียนต่อในด้านจิตวิทยาถามว่าในอิสลามเรามีสนับสนุนและห้ามในเรื่องนี้ไหมบาบอเหตุผลที่สนใจจะเรียนด้านนี้เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากเป็นส่วนที่สนับสนุนจุดที่สำคัญที่สุดของผมของมนุษย์เราคือจิตใจที่jadi nak ngaji psikologi boleh tak? Dalam Islam boleh. Sebab orang panggil ada ilmu nafsil Quran ni kan. Ada ilmu Quran, ilmu nafsi, ilmu jiwa oleh Quran. Ada tu yang sebut tentang masalah diri manusia, tentang masalah perangai dia, masalah emosi dia kan. Ada sebut idza masahu syarru jazua. Apabila dia kena benda tak oleh jazu', dia jadi gelah gesah. Wa idza masahu khairu manu'a. Lepas tu witikan perubah oleh Islam ada illal musallin. Mereka orang semaya, perubah dengan semaya, jiwa-jiwa tak molek. Psikologi ni perubah dengan amal ibadat kan dalam Islam ni. Ya ada. Lepas kita molek benar, kita buat kajian. Dan kita boleh ke kita buat kajian sehingga kita tahu bahawa apa ni, memang daripada kita boleh kita buat kajian siapa tahap. Kita boleh cari jalan untuk ubah benda-benda ni dengan agama. Molek benar, tak ada apa. Dalam Quran banyak benar tu yang sebut. Dalam Quran tentang masalah ilmu psikologi Quran kan bagi. Boleh buat witian ni pun tentang masalah ilmu nafsil Quran ni, psikologi, ilmu psikologi, apa disebut tentang masalah diri manusia dan benda-benda dalam diri dia. Dan manusia tengok kepada manusia, Tuhan jadikan manusia ni sebagai makhluk yang mulia, patut ada emosi dan apa semua. Boleh kita buat kaji molek. Ada Tuhan sebut idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Orang bila senang sombong ke, dia berpaling pada benda molek gitu gini. Dia banyak Tuhan sebut kan. Fa amal insanu imma mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Bila dia boleh orang mulia dia kok dia kembali hidung dia apa semua dia kata orang mulia dia. Dia gitu. Perangai tu banyak mah. Dalam Islam dalam Islam tu sendiri saat itu Nabi SAW, Nabi sebut inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi dipakai untuk sempurnakan akhlak. Dan ada juga Tuhan puji Nabi tu cerita masalah akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ada akhlak yang mulia. Maknanya kita ngaji psikologi untuk kita nak tahu apa ni hati-hati manusia dan cit witia ni tu. Dan dalam masalah kita nak menyelesaikan masalah dia. Dalam Islam cacin dalam masalah. Dan Islam ni tu lebih pada ubah jiwa banyak kan. Ubah untuk jiwa manusia nak jadi manusia yang baik. Itulah molek. Seorang ibu tunggal melihara anak naik orang tapi tak kuasa hantar anak belajar tinggi-tinggi. Adakah ibu terlepas tutup ta Allah? Jadi ada anak ramai tak boleh nak hantar ngaji. Benda ni orang panggil dia wajib sara anak saat ni tu. Dia wajib sara sampai umur 15 ya. Lepas tu lepas dah tu tak wajib sara dah dia. Setara tu ialah. Maknanya kalau dia nak ngaji ialah. Kalau dia tak ngaji tapi kita kena suruh dia ngaji lah.
Kita kena suruh yang ngaji. Kita kena suruh lah, juga-jugalah dia ngaji saat ni. Ya setara tu, ya benda-benda ni orang panggil kadang-kadang dah susah nak ramai ni masalah juga. Masalah juga. Dah. Tak. Maka hari ini saya rasa banyak tu sajalah. Bila tak ada soalan ke apa dak, moga-moga dah. Soalan pun tak ada banyak. Ini biasa kita duduk lama lebih sampai 7.30 tu. Itu kan ada soalan tu banyak. Dah. Dan hari ini boleh di fak-fak kita tu sibuk banyak. InsyaAllah. Nah. Kalau ada soalan saat ini tu, bolehlah dah kita berkongsi ilmu. Itulah saja pagi-pagi, malam, kadang-kadang. Dah. Kita cubalah buat kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ni nampak tak ada soalan banyak lah. Tak. Dan alhamdulillah lah. Nah, apa khabar semua? Nah. InsyaAllah. Kita berdoa lah malam ini. Kita berkecek tentang masalah harakan biasalah. Dan kita ambil sebelum daripada kita nak kecek tu adalah lebih kurangnya. Terima kasih semua yang masuk. Jangan terlupa kod like, kod titam. Kalau siapa tak bisa masuk lagi, minta klik dan follow dah atau kod titam saat ni. Semoga naik banyak, kita boleh mengajar, boleh apa, dan boleh sampai ilmu kepada semua. Okey. Banyak sajalah hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.